Allah sayang pada kita, Allah ingatkan kita. Kadang-kadang kamu terlupa, kamu duk tengok musuh di luar rumah. Perompak, pencuri, peragut, penipu, skamer. Tapi rupa-rupa ada musuh yang lagi jahat yang kamu tak sedar, iaitu dalam rumah kamu. Jadi Allah kata, sesungguhnya sebahagian pasangan kamu, ada isteri, ada suami, ada yang anak-anak, adalah aduwun, musuh. Lakum, bagi kamu. Aduwun makna musuh. Biasa kita dengar perkataan aduwun ni kepada siapa? Kalau kita biasa baca Quran atau pendengar Al-Quran, biasa Allah guna perkataan aduwun ni musuh kepada siapa? Kepada siapa? Syaitan. Boleh sebut ayat apa? Ayat yang Allah kata syaitan ni adalah musuh. Allah kata apa? Alam Ahad. Alam Ahad, Allah berkata kepada manusia, Alam Ahad, bukankah aku telah berjanji ilaikum, kepada kamu wahai anak Adam, manusialah. Allah kata, bukankah kita dah ada perjanjian, wahai anak-anak Adam, wahai cucu-cucu Adam. Apa perjanjian kita dengan Allah? Iaitu Allah ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Jangan sembah syaitan. Kenapa? Sebab innahu lakum aduwwum mubin. Sebab Allah bila larang ataupun Allah suruh, Allah begitu sebab. Apa hikmahnya? Bila larang ataupun suruh, kena begitu sebab. Apa hikmah? Apa kebaikannya? Kebaikannya ialah supaya manusia bila terima perintah Allah, dia terima dengan penuh yakin dan puas. Sebab dia tahu sebab apa. Tak boleh sembah syaitan. Tiba-tiba tak tahu. Kenapa tak boleh sembah? Jangan banyak soal. Jangan sembah sudah. Kita tak puas hati. Jadi Allah beritahu. Sebab apa tak boleh sembah syaitan? Sebab innahu lakum aduwwum mubin. Sebab bagi syaitan ni, bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi Allah guna perkataan aduwun. Allah guna perkataan aduwun kepada siapa ni? Syaitan. Tapi dalam ayat kita belajar, Allah guna aduwun, aduwan kepada siapa? Satu, anak-anak. Yang kedua, suami ataupun isteri. Jadi kita nak faham tu. Apa maksud aduwun? Kenapa? Ada ketika syaitan jadi musuh, ada ketika anak jadi musuh ataupun isteri suami jadi musuh kita. Jadi kita nak faham apa makna musuh. Siapa boleh bagi definisi musuh? Apa definisi musuh? Mengancam? Mengancam kita. Tapi ada ayat Quran mengancam kita juga. Adakah ayat Quran itu musuh? Kadang-kadang mak bapak pun mengancam anak dia, kalau tak pergi sekolah, mak akan report polis. Jadi makna musuh sebenar apa dia? Musuh. Jadi musuh ialah bila kita dapat nikmat, dia sedih. Musuh lah tu. Kita sihat, dia sedih. Kita naik pangkat, dia sedih. Kita beli kereta baru, dia sedih. Kita solat, dia sedih. Kita tadabbur Al-Quran, dia sedih. Itu musuh, walaupun dia adalah suami kita. Dan bila kita dapat musibah, dia gembira pula pada muka kamu. Kadang-kadang dia buat jamuan pula. Kenapa? Meraihkan kita ni ditimpa musibah. Aku dah lama nak tunggu dia miskin. Alhamdulillah. Makna dia musuh kita. Okey? Sekarang kita praktiskan definisi musuh kepada syaitan. Betul tak? Bila kita beriman, syaitan suka ke sedih? Tentulah syaitan sedih. Musuhlah tu. Bila kita malas je solat, lambat je solat, hari tu tak baca Quran satu hari, syaitan suka sangat, melompat dia. Itu makna dia adalah musuh kita. Okey? Boleh faham? Okey. Sekarang, kalau kita dapat kebaikan, isteri kita tak suka, maka isteri kita adalah musuh. Ataupun kita dapat kebaikan, isteri dapat kebaikan, suami pula tak suka, geram je. Suami adalah musuh kepada isteri.
Kadang-kadang isteri itu tutup aurat kan? Tutup aurat sebab dia beriman, dia faham agama. Suami tak suka. Suami sebenarnya musuh kepada isterinya. Kadang-kadang bapa nak pergi masjid kan? Dah dapat hidayat, dia pun nak pergi salat Jumaat di masjid 5 kali sehari. Anak tak suka. Anak tu sebenarnya musuh kepada dia. Jadi musuh ni, semua yang menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak jadi baik, kita nak menuju ke jalan redha Allah, dia tak suka, dia menghalang. Dia adalah musuh walaupun dalam rumah kita, walaupun dia isteri, walaupun dia anak. Tengok Allah sayang pada kita ni. Allah sayang pada kita, Allah ingatkan kita. Kadang-kadang kamu terlupa, kamu duk tengok musuh di luar rumah. Perompak, pencuri, peragut, penipu, skamer. Tapi rupa-rupa ada musuh yang lagi jahat yang kamu tak sedar, iaitu dalam rumah kamu. Dipanggil apa ni? Musuh apa dalam? Musuh apa? Dalam? Bukan dalam selimut, dalam rumah. Mana ada anak isteri duduk dalam selimut dengan bapa? Musuh dalam rumah. Ni, isteri kamu, suami kamu, anak-anak kamu boleh jadi musuh. Ya Allah, cuba kita tadabbur ayat ni. Rasanya jarang sekali ibu bapa, anak-anak memikirkan bahawa suaminya adalah musuh, isterinya adalah musuh. Tapi ayat ni dia baca. Bulan Ramadan dia khatam, dia mesti jumpa ayat ni. Tapi mulut baca lain, praktikalnya lain. Yang Allah kata musuh, dia buat kawan baik. Suami dia yang menghalang dia pergi kelas. Dia tak rasa suami dia musuh. Suami dia menghalang melaksanakan perintah Allah. Dia tak rasa suami dia musuh. Allah kata musuh. Sebab tu Allah kata apa lepas tu? Musuh bagi kamu, fahzaruhum. Maka berhati-hati terhadap mereka. Beza. Kalau syaitan Allah kata jangan sembah. Ataupun ayat lain, wala tattabi'u. Kan? Wala tattabi'u. Jadi kalau syaitan, jelas arahan Tuhan. Jangan sembah ataupun jangan ikut. Tapi kalau musuh tu daripada kalangan suami ataupun isteri ataupun anak-anak, Allah tak kata jangan sembah, Allah tak kata jangan ikut. Allah kata berhati-hati. Jangan pula kamu buat anak isteri kamu mentang-mentang dia halang kamu daripada beriman, maka kamu jadikan mereka macam syaitan. Kamu lawan habis-habisan. Jangan. Allah tak kata jangan lawan. Allah tak kata lawan. Allah tak kata pulau. Tak. Allah kata berhati-hati. Sebab dia anak kamu. Sebab dia isteri kamu. Sebab dia suami kamu. Sebab itulah beza. Kalau kita tengok ayat ni. Ayat kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Tapi dalam ayat ni. Azwajikum wa aulad aduwwun. Perasan tak? Kalau syaitan Allah dahulukan lakum aduwun. Tapi kalau manusia Allah dahulukan aduwun baru lakum. Perasan beza? Yang ni lakum aduwun kalau syaitan. Kalau orang aduwun lakum. Apa beza dia dari segi bahasa? Ataupun saja Allah nak terbalikkan. Tak, ada maksud dia. Maksud dia apa dia? Dalam bahasa Arab, bila sebut lakum dahulu, dalam bahasa Arab, bila sebut lakum dahulu, mana Allah nak beritahu syaitan ni diciptakan khas. Diciptakan khas untuk kamu sebagai musuh. Maknanya, selagi dia syaitan, dia tak mungkin menjadi baik. Tak mungkin dia suruh benda yang baik. Sebab dia diciptakan khas untuk kamu sebagai musuh. Bukan kawan. Jadi tak mungkin satu masa, setelah penat dia menipu, menggoda kita, tak berjaya, tiba-tiba satu masa syaitan give up. Dia kata aku nak suruh orang ni buat baik pula. Tak mungkin. Sebab dia dicipta khas untuk kamu sebagai musuh sahaja. Itu bila lakum di depan. Lakum di depan, 24 jam. Bila-bila masa, selagi dia syaitan, dia tak mungkin suruh ataupun goda benda yang baik. Okey? Tapi kalau aduwun dahulu, makna apa? Ni isteri kamu, anak-anak kamu,
aku bukan cipta asal sebagai musuh, tak. Dia sebenarnya kawan baik kamu yang patut menolong kamu. Tapi ada ketika tertentu dia melampau, dia jadi musuh. Dan bila dia melampau, dia jadi musuh, bukan mana berpanjangan. Kadang-kadang lepas 2-3 bulan dia baik semula. Itu maksud aduwwun lakum. Jadi sifat permusuhan yang ada pada anak isteri dia boleh berubah dan tidak tetap, tidak kekal. Tapi sifat musuh yang ada pada syaitan kekal selama-lamanya 24 jam. Tak mungkin syaitan akan jadi baik. Kecuali dia beriman kepada Allah, itu cerita lain lah. Tapi dalam tempoh dia menjadi syaitan, tak mungkin satu masa dia bertukar fikiran nak suruh kita buat benda yang baik. Tak mungkin. Jadi rahsia ni, lakum di awal dengan lakum di belakang. Okey? Sebab itulah bila syaitan, Allah kata jangan ikut. Bila syaitan, Allah kata jangan sembah. Sebab dia memang kerja dia menyuruh kamu yang jahat je. Tapi bila manusia, Allah tak kata jangan ikut dan jangan sembah. Tapi Allah kata berhati-hati. Sebab mungkin satu hari dia berubah menjadi baik. Okey? Okey, apa dia permusuhan? Apa permusuhan suami, isteri, anak-anak kepada kita? Kadang-kadang kita sebagai bapa, anak pula jadi musuh. Kadang-kadang kita sebagai isteri, suami pula jadi musuh. Kadang-kadang kita sebagai anak, mak bapak pula jadi musuh. Apa bentuk permusuhan? Boleh buka surah Al-Munafikun ayat 9. Okey, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kamu dilalaikan. Jangan kamu dilalaikan. Dilalaikan oleh siapa? Amwalukum, satu, harta. Yang kedua, aulad, anak-anak. Dilalaikan daripada apa? Ini menjawab soalan tadi. Jadi anak-anak kita, kadang-kadang suami, kadang-kadang isteri jadi musuh kita. Musuh apa kerja dia? Apa yang dia buat tu sehingga Allah gelarkan dia musuh? Sebab dia menghalang kita an zikrillah, dari mentaati Allah. Ni. Jadi di sini lagi jelas apa makna musuh. Musuh ialah apa saja, siapa saja yang menghalang kita daripada mentaati Allah, daripada belajar agama, daripada berzikir pada Allah, maka semua dia adalah musuh, sama ada jin ataupun manusia. Sama ada dalam rumah kita, suami ke, isteri ke, anak ke, mak bapak, dia boleh jadi musuh. Sebab tu dalam Quran banyak kita baca kisah kan. Ada yang jadi musuh bapak, seperti Ibrahim. Musuhnya bapaknya, walaupun bapak tu adalah sepatut bagi kasih sayang, tak. Tapi Ibrahim, bapaknya menjadi musuh. Kenapa? Bapaknya menghalang Ibrahim daripada zikrullah. Dan ada ayat yang musuhnya adalah anak. Seperti kisah Nabi Nuh AS. Anaknya mengajaknya ataupun menghalangnya daripada zikrullah. Anaknya musuh. Ada kisah yang jadi musuh adalah isteri. Seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua-dua isteri itu kanata tahta abdaini salihaini. Dua-dua isteri itu berada di bawah hamba yang soleh. Tapi dua-dua tu fakhanata, khianat. Kenapa khianat pada suami yang soleh? Sebab musuh. Jadi banyak berlaku, jangan kita rasa kita ni okey, isteri okey, anak okey. Tak, jangan. Sebab orang sehebat Nabi pun ada isteri jadi musuh, ada anak jadi musuh, ada bapa jadi musuh. Jadi apa saja yang menghalang kita daripada dekat pada Allah, dia adalah musuh. Okey? Bahkan Allah bagi amaran, wa man yaf'al zalik, siapa yang dilalaikan oleh harta dan anak-anak, maka faulaika humul khasirun, itulah orang yang betul-betul rugi. Kalau bos kita kata kita rugi, tak ada masalah. Sebab kita boleh keluar, berhenti kerja, cari tempat lain. Mungkin kita boleh lebih berjaya daripada kerja dengan dia. Kalau mak bapak kita kata rugi, mungkin boleh jadi rugi, mungkin tak. Tapi kalau Allah kata kita adalah orang yang rugi, confirm rugi dunia akhirat. Dan rugi yang Allah sebut ialah maksudnya ke neraka. Bukan PKP ya, tapi terus masuk neraka.
Siapa ni? Orang miskin, bukan. Yang rugi ni. Siapa ni? Orang yang ada penyakit, bukan. Yang rugi ialah mungkin dia orang kaya, mungkin dia orang sihat walafiat, tapi anaknya menyebabkannya tak sempat pergi ke masjid. Anak-anaknya menyebabkan dia tak sempat nak baca Al-Quran. Isterinya menyebabkan dia tak ada masa nak pergi kelas tadabbur Al-Quran. Suaminya jadi penyebab untuk dia tak ada masa nak faham Al-Quran dan faham agama. Jadi akhirnya yang rugi ni bukan orang miskin. Yang rugi bukan orang yang sakit. Yang rugi bukan orang biasa. Tapi yang rugi ialah orang yang dilalaikan oleh anak, isteri, suami ataupun ibu bapa. Jadi Allah sayang pada kita, Allah bagi peringatan. Sebab itulah matlamat hidup kita satu je, zikrullah. Kalau ada halangan, cuba cek. Kalau kita tak boleh nak berzikir pada Allah, kalau tak solat pun lambat, zikir pun tak sempat, baca Quran pun tak sempat, kalau baca pun tak faham, kalau baca pun surah Yasin je, cuba cek balik apa halangan dia. Dia mesti salah satu daripada dua ni. Kalau tidak harta, anak. Cuba cek. Cuba cek. Ni yang belajar tadabbur ni. Bukan saya nak kata. Kebanyakan yang belajar tadabbur biasanya, bukan semua. Ada yang dah mula belajar tadabbur ketika umur dah tua. Jadi umur muda buat apa? Kenapa tak belajar tadabbur masa fresh? Masa otak ni segar lagi. Tak serabut dengan dunia. Masa hati tu bersih. Kalau hafal terus ingat. Kenapa tak belajar masa tu? Kenapa tak belajar masa tu? Jawapan dia ni. Sebab masa muda kamu sibuk tertipu dengan dunia. Ataupun tertipu dengan dunia, cari dunia sebab apa? Kononnya untuk anak. Mesti sebabnya di sini. Jadi kita baca Al-Quran, kita khatam, kita juga yang lawan Al-Quran. Kita juga yang tak melaksanakan perintah Allah. Allah kata jangan tertipu, jangan dilalaikan oleh harta. Tapi kita baca, kita lalai juga dengan harta dan anak-anak. Dulu kamu tak ada duit, cari duit. Maka alasan tak sempat pergi belajar sebab tak ada duit. Okey? Dah ada duit pula, berkahwin. Bila kahwin dapat anak. Sekarang pula alasan apa? Alasan apa? Tak boleh pergi belajar, tak boleh pergi masjid. Alasannya anak. Okey? Lepas ada anak dah besar, dah berjaya, dah kahwin, ada cucu pula. Apa pula alasan tak boleh belajar Al-Quran, tak boleh tadabbur Al-Quran? Asyik tajwid je. Asyik terenung je. Apa alasan tak boleh belajar tadabbur? Tak boleh faham ayat Allah. Apa alasan? Jaga cucu. Jadi kamu betul-betul dilalaikan oleh harta dan anak. Dan rugi tak kita? Rugi tak? Cuba hayati apa yang Allah cakap. Bukan saya cakap. Bila kamu dilalaikan oleh anak, oleh harta, kamu adalah orang yang rugi. Betul tak? Cuba kamu bayangkan. Kalau kamu tadabbur Al-Quran satu persatu dan kamu amalkan daripada kecil lagi, daripada muda, berapa banyak kamu faham Al-Quran, berapa kuat iman kamu, berapa banyak kebaikan yang kamu dapat lakukan. Tapi dah berapa banyak kamu boleh hafal apa yang kamu belajar. Tapi kalau kamu dah belajar, dah tua, bukan saya nak kata ni. Bukan nak kata. Kalau nak terasa pun bukan masalah saya. Kita ambil pengajaran. Ayat ni sebenarnya untuk umum. Kalau kita dah tua, sebenarnya untuk kita juga, iaitu pastikan anak kita yang belum tua. Pastikan cucu yang kita jaga jangan jadi macam kita. Dah tua baru nak belajar. Dah tua baru nak menghafal. Sebab tu dah 10 tahun tak ingat-ingat. Kalau ingat pagi, petang lupa. Inilah Allah beritahu ni. Ramai alasan. Maaf saya cakapkan. Alasan, Ustaz kalau belajar je, bila nak cari duit? Subhanallah. Nabi pun cari duit. Sahabat pun cari duit. Bahkan Abu Bakar, Osman, Abdurrahman bin Auf lebih kaya daripada kita. Tapi mereka cukup masa untuk tadabbur Al-Quran. Mereka cukup masa untuk baca Quran setiap hari. Maknanya cinta kita pada dunia terlalu banyak kita habiskan masa.